baik dan salam sejahtera. Okey, selamat datang ke kelas PDPR Cikgu Aisyah Omar. Okey, jangan lupa nanti tekan butang like dan juga butang subscribe. Okey, jom kita belajar hari ini. Okey, let's go. Okey, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, dan salam sejahtera, selamat pagi. Okey, terima kasih yang masuk kelas saya pada hari ini. Okey, so hari ini saya nak sambung topik yang minggu lepas. Okey, sebab kita akan habiskan silibus sebelum kita percubaan SPM lah. Okey, awak dah tahu kan tarikh pengumuman SPM awak ditunda pada bulan Mac. Okey, tapi walaupun ditunda pada bulan Mac, kita tak ada banyak masa lagi lah sebab kita akan sibuk dengan kerja khusus dan sebagainya. Okey, so 5.3 hari ni apa yang awak belajar adalah equity pemilik syarikat berhad menurut share. Bermaksud yang awak dah kira share-share yang minggu lepas tu. So dalam equity pemilik ni dekat mana dia punya kedudukan dia. Okey, so kita nak lihat komponen equity pemilik dalam nyata kedudukan kewangan. Okey, so dalam nyata kedudukan kewangan syarikat, okey, equity pemilik dia cuma ada, kalau awak lihat dekat sini tajuk dia ada modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey, untuk pengetahuan awak, bila buat nyata kedudukan kewangan, tajuk ni mesti ada. Wajib tulis. Okey, ibaratnya kalau awak manusia, kan? Jalan tak ada kepala. Modal diterbitkan dan bayar penuh ni dia punya kepala dia. Okey, dia punya tajuk dia. Okey. So yang ini wajib tulis. Okey, lepas tu awak kena bagi tahu berapa unit dia. Okey, contoh dekat sini adalah 2 juta unit. 6% share keutamaan. Okey, kena nyatakan dekat situ unit lah. So kalau tak ada unit salah lah. Okey, kena nyatakan unit dia. Okey, kalau share biasa pula, berapa share biasa? Jumlah share biasa. Bukannya awak asingkan terbitan pertama berapa, terbitan kedua berapa, bukan. Awak gabungkan sebab nanti kedudukan kewangan ni kita buat pada hujung tahun kan, pada tempoh akhir kewangan, tempoh kewangan yang akhir tu kita tutup. So kalau share biasa tu ada beberapa kali awak terbitkan, so awak gabungkan lah. Okey, kalau macam ni contoh dia bagi adalah 3 juta unit share biasa. Okey, yang berharga 1.5 juta. Okey, RM ni mesti ada tulis kat atas. Okey, saya ulang balik semula, dia punya tajuk dia mesti tulis. Modal diterbitkan dan berbayar penuh ni tajuk ni mesti ada. Okey. Okey, lepas tu berapa unit? Share keutamaan ada berapa unit? 2 juta unit, 6% share keutamaan. Kemudian 3 juta unit share biasa. Okey, unit ni kena tulis lah. Okey, yang darab RM RM1, darab RM RM2 tu itu tak perlu tulis. Jangan tulis. Kalau tulis salah lah. Okey, yang itu tak perlu tulis. Yang darab RM RM1 ke darab RM RM2, itu tak perlu tulis. Hanya tulis unit saja. Berapa unit share keutamaan, berapa unit share biasa. Okey, yang 6% share keutamaan ni nama dia kan. 6% ni adalah kadar dividen untuk share keutamaan. Okey, harga se-share bagi setiap unit share tidak ditunjukkan di dalam nyata kedudukan. Ini dia dah nyatakan. Harga se-share. Contoh 1 unit RM RM1, itu tak perlu tunjuk. Okey, tak perlu tunjuk dalam nyata kedudukan kewangan. Okey. So, kita lihat lagi dekat equity pemilik ni apa yang ada. Okey, yang ini kalau dia punya share keutamaan dia ada satu-satu sajalah jenis. Okey, yang bawah ni contoh nyata kedudukan kewangan. Kalau dia punya share keutamaan dia ada beberapa jenis. Okey, contoh dekat sini share keutamaan dia ada yang 6% dengan ada share keutamaan dia yang 5%. Yang ini awak tak boleh gabungkan. Share biasa awak boleh gabungkan. Okey, sebab sama. Tapi share keutamaan ikut dia punya kadar dividen yang dibagi kat depan ni. Kalau yang ni 6%, kemudian yang seterusnya 5%, awak tak boleh gabungkan sebab dia punya kadar dia berbeza. So awak kena asingkan lah. Okey, contoh dekat sini dia bagi 2 juta unit 6% share keutamaan. Okey, ada 2 juta ringgit. Lepas tu ada 1 juta unit 5% share keutamaan. Okey, yang berharga totalnya adalah 1 juta ringgit. Kemudian ada 3 juta unit share biasa yang berharga 1.5 juta lah, ataupun 1 juta 500 ribu ringgit. Kemudian awak perlu jumlahkan. Okey, jumlah ni ada markah kan? Okey, jumlah ni ada markah. 4 juta 500 ribu ringgit ni jumlah ni ada markah. Okey, so awak kena jumlahkan lah. Okey, so ini cara nak tulis share keutamaan dalam nyata kedudukan kewangan dan juga cara tulis share biasa. Okey, saya ulang balik semula. Kalau share keutamaan tu ada beberapa jenis yang berbeza dia punya kadar dia. So awak kena asingkan lah. Tapi share biasa awak boleh totalkan semua sekali walaupun beberapa kali dia terbitkan. Okey, yang seterusnya.
Terdapat perbezaan komponen ekuiti pemilik bagi syarikat, perkongsian dan juga milikkan tunggal. Okey, maksudnya dekat kalau awak tengok ekuiti pemilik bagi milikkan tunggal, awak tengok ada modal awal, okey, tambah dengan modal tambahan kalau ada, tambah untung bersih, tolak ambilan, dapat modal akhir. Itu kalau milikkan tunggal. Tapi kalau syarikat, dia berbeza. Okey, ekuiti pemilik dia untuk syarikat cuma ada modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey, kalau untuk perkongsian juga pun sama, dia berbeza, dia tak sama. Okey, so ada 3 komponen yang perlu awak tahulah. Okey, ini adalah syarikat. Okey, tu yang saya tunjuk contoh yang dekat atas ni. Atas ni adalah contoh komponen ekuiti pemilik bagi syarikat. Awak tengok dekat situ dia ada modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okey, yang bawah tu pula adalah contoh penyataan kedudukan kewangan bagi perniagaan perkongsian. Tak sama. Okey, tak sama awak kena hafal Okey. So kalau untuk perkongsian ada akaun modal dan juga akaun semasa. Tengok dia guna kaedah apa. Okey, kemudian yang ini adalah milikkan tunggal. Milikkan tunggal ada 6 soalan set. 6 set soalan yang saya bagi untuk latihan tu lah. Setakat ni 2 orang saja yang dah tanya saya. Semalam saya dah WhatsApp Kamila nak minta jawapan. So dalam minggu depan saya akan mula buat collection Saya nak kutip semua jawapan latihan yang saya bagi. Kalau perlu saya datang ke rumah, saya akan kutip dekat rumah. Kan untuk pastikan awak buat lah. Sebab markah awak sangat teruk Dan bila saya tengok markah untuk subjek lain pun lebih kurang sama je kan. Yang okey lah. Yang tak okey tu yang gagal-gagal semua kan. Okay, so kena ulang kaji lah. Tak boleh duduk rumah kan. Duduk rumah cuti lah, PDPR lah, nak pergi buat kerja sambilan kan. Tapi belajar tak nak buat ulang kaji. Sedangkan awak nak SPM. Tak apalah, nanti aku ulang kaji tahun depan. SPM tu tahun depan. Tak boleh macam tu. Sebab nanti awak ada peperiksaan percubaan SPM. Okay, so yang bawah ni adalah perbezaan komponen ekuiti pemilik lah. Awak boleh tengok beza antara syarikat, antara perniagaan perkongsian dan juga milikkan tunggal. Okay, dia tak sama. Okay, dia berbeza. Okay, so hari ni apa yang kita tengok adalah dividen. Macam mana kita kira nak kira dividen. So hari ni yang akan kita belajar. Okay, so sebelum tu saya nak check attendance. Okay, so sekarang saya nak tunjuk dekat awak macam mana nak kira dividen. Okay, yang ni topik ni senang je sebenarnya. Okay, sebelum tu awak kena tahu apa itu dividen. Okay, dividen ni adalah sebahagian keuntungan yang dibayar oleh syarikat kepada pemegang share. Bermaksud awak beli share syarikat tersebut, so pulangannya adalah dalam bentuk dividen. Okey, dan kadar dividen ni dikira dalam bentuk peratus atas modal diterbitkan dan berbayar penuh ataupun nilai dividen se-share. So bermaksud kadar dividen ni ada 2 cara untuk kita tentukan. Yang pertama dalam bentuk peratus atas modal diterbitkan dan berbayar penuh, ataupun ikut nilai dividen se-share. So nanti kalau dapat soalan, tengok betul-betul yang mana satu dia nak. Dia nak guna bentuk peratus atas modal ke ataupun nilai dividen se-share. Dan jumlah dividen pula bergantung kepada keuntungan yang diperolehi dan dicadangkan daripada lembaga syarikat. Okay, so dividen ni ikut keuntungan jugalah. So kalau untung banyak, mungkin dividennya lebih besar lah. Kalau untung sikit, mungkin dividennya pun sedikit ataupun mungkin tidak ada. Ni untuk saham biasa. Okey, untuk share biasa. Okey, kalau share keutamaan, dia ikut yang nilai yang dia mention dekat share keutamaan lah. Contoh kalau 5%, 5% lah. Kalau 6%, 6%. Kan dekat share keutamaan tu kan dia dah mention awal-awal kan kadar dividen dia berapa. Okey, apa maksud dividen tunai? Okey, dividen tunai adalah keuntungan yang diagihkan kepada pemegang share dalam 2 kaedah. Okey, so ada 2 kaedah. Iaitu ikut peratus atas nilai share ataupun sen se-share. Dia dibayar ke atas modal diterbitkan dan juga berbayar penuh. So, dividen ni syarikat boleh agihkan dalam 2 bentuk. Awak tengok dalam info tambahan kat tepi tu. Okey, dalam 2 bentuk. Yang pertama dia nak bagi tunai, okey, bagi duit, ataupun yang kedua dia bagi dalam bentuk share. Share syarikat, dia tambah lagi share. Okey. So itu adalah 2 bentuk keuntungan yang dia boleh agihkan kepada pemegang share dalam bentuk dividen tunai ataupun dividen share. Okey, sekejap Okey.
Okey, jenis dividen tunai. Jenis dividen tunai ada dua. Satu dividen interim. Okey, satu lagi adalah dividen akhir. Okey, so kalau tunai tadi cara nak ajukan dividen kepada pemegang share ada dua bentuk. Satu tadi dividen tunai, satu lagi dividen share. Ini kena faham betul-betul Ada dua bentuk cara kita nak agihkan dividen. Sama ada kita bagi dalam bentuk cash, okey, tunai, ataupun kita bagi dalam bentuk share. Okey, sekarang tengok pula dividen tunai. Dividen tunai ni pula dia terbahagi kepada dua. Satu dividen interim, satu lagi dividen akhir. Okey, so apa itu dividen interim? Okey, dividen interim ni biasanya syarikat akan bayar sebelum keuntungan sebenar diketahui. Okey, dan biasanya pembayaran ni pun dibuat sebelum tempoh perakaunan berakhir. So, kita buat data kewangan. Data kedua kewangan adalah bila tempoh kewangan berakhir kan? Kira untuk bersih berapa semua kan? Okey, so dividen interim ni dia bayar sebelum dia tahu berapa keuntungan sebenar dia. Mungkin syarikat kata okey, sempena tengok sales yang meningkat every month kan, so dia nak bayar dividen lah kan. Okey, dividen akhir tu pula apa? Dia diisytiharkan selepas keuntungan sebenar diketahui. So maksudnya dah tutup tempoh kewangan, okey, dah buat penyata kewangan, dah tahu berapa jumlah keuntungan yang sebenar, maka dia pun umumkan. Okey, dan biasanya pembayarannya dibuat selepas tempoh perakaunan berakhir. Okey, bayaran ni biasa dibuat selepas tempoh perakaunan tu berakhir. Okey, so dalam bentuk skala, macam mana nak terangkan? Okey, contoh tempoh kewangan bermula 1 Januari 2016, kemudian dia berakhir pada 31 Disember. Tempoh setahun Okey, so dividen interim dia dibayar antara 1 Januari hingga 31 Disember. Sebelum dia tutup kewangan ni, dia umumkanlah berapa dividen interim yang dia nak bayar. Tapi dividen akhir, okey, selepas tempoh kewangan. So kalau awak tengok garis masa ni, harap awak boleh faham Okey, berdasarkan garis masa ni harap awak boleh faham lah. Dividen interim sebelum keuntungan sebenar kita ketahui antara 1 Januari ni hingga 31 Disember ni dia dah bagi. Tapi dividen akhir adalah selepas tempoh perakaunan lah. So kalau tempoh perakaunan tutup 31 Disember 2016, maka dia akan umumkan selepas keuntungan sebenar tu diketahui daripada dia buat data kewangan pada tutup dia punya kewangan. Okay, so ini adalah garis masa untuk awak lebih faham apa beza dividen interim dengan dividen akhir. Okay, setakat ni ada soalan nak tanya? Okay, pelajar ada soalan nak tanya? Okay, terima kasih Izzati, betul jawapan tu. Okay, Rifki tanya dividen interim tempoh dia setahun ke? Tak. Okay, dividen interim ni tempoh dia tak cukup setahun lah. Tapi nanti masa kita nak kira dividen dulu, ada syarat-syarat dia lah Rifki Ada syarat-syarat dia akan bagi tahu macam mana cara nak kira dia. Nanti saya akan tunjuk macam mana nak kira dividen interim. Okay, dia belum cukup tempoh setahun sebab tak habis lagi tempoh kewangan. Okay. Okay, so saya sambung balik. Okay, sekarang kita tengok macam mana kita nak kira dividen interim dengan dividen akhir. Okay, so ini adalah dia punya formula. Okay. Dividen share keutamaan. Okay, dah ada dua. Okay, satu cara nak kira dividen share keutamaan. Satu lagi dividen share biasa. Okey, kalau share keutamaan adalah modal yang diterbitkan dan berbayar penuh share keutamaan bermaksud berapa jumlah share dia darab dengan peratus dividen yang ditetapkan darab dengan tempoh. Okey, so kalau dividen interim tempoh dia tak akan cukup setahun lah. Berapa bulan? 6/12, 5/12, 8/12, ikutlah berapa dia punya tempoh masa dia. Okey, kalau cukup setahun tak ada masalah. Dan tapi untuk interim biasanya tak cukup setahun lah. Okey, sebab dia sebelum tutup kewangan tu dia dah umumkan. Tapi kalau dividen akhir dia akan cukup lah. Okey. Tapi untuk share biasa, dia ada dua cara. Okey. Cara yang pertama adalah bilangan diterbitkan dan berbayar penuh darab peratus dividen yang diisytiharkan. Dia tak ada darab tempoh. Okay, ni specialnya share biasa lah. Okay. Kalau kata syarikat umumkan dividen tu 5%, so darab dengan 5%. Dia tak ada darab dengan tempoh.
Tapi kalau share keutamaan, ada darab dengan tempoh. Share biasa tak ada. Okey, atau formula yang kedua, bilangan unit modal diterbitkan dan berbayar penuh darab dengan nilai dividen se-share. So, ikut soalan, dia bagi yang mana satu. Kalau dia kata darab dengan nilai dividen se-share, so awak kena guna formula yang kedua. Okey, kalau dia bagi peratus dividen diisytiharkan, maka awak guna formula yang pertama. Cikgu, kenapa share biasa ni tak darab tempoh? Okey, sebab macam ni. Kalau awak tengok agihan dividen ni, kita akan bayar dulu kepada share keutamaan. Jadi syarikat untung ke, syarikat rugi ke, dividen share keutamaan tetap kena bayar. Kalau tahun ni tak kena bayar, tak boleh nak bayar, mungkin sebab rugi, dia akan dikira hutang. Tahun depan tu untung kena bayar balik dividen tahun lepas yang awak tak bayar untuk share keutamaan. Tapi share biasa tak macam tu. Share biasa kalau ada keuntungan baru bayar. Kalau rugi tak perlu bayar. Sebab itu pengiraan dividen share biasa ni kalau lihat dia tak ada darab dengan tempoh lah. Dia hanya darab dengan peratus dividen yang diisytiharkan saja. Siapa yang baru masuk ni? 34 orang ada yang baru masuk. So kita patah balik. Dan kita tengok contoh macam mana kita nak kira dividen interim. Ni contoh Dia bagi syarikat Berjaya Berhad merupakan sebuah syarikat yang sedang berkembang maju dalam perniagaan syarikat hartanah. So dia maksudnya syarikat ni menjalankan perniagaan hartanah. 16 Januari 2017, syarikat telah terbitkan 2 juta unit 6% share keutamaan. Bermaksud kadar dividen untuk syarikat ni adalah 6%. Untuk share keutamaan ni 6%. Kita bagi tahu awal 6%. Pada harga RM1 se-share dan 3 juta unit share biasa pada harga 50 sen se-share kepada orang awam. Semua share itu telah dilanggan dan dibayar penuh pada tarikh tutup permohonan. Tempoh perakanan syarikat berakhir pada 31 Disember. So dia mula 1 Januari. So dia berakhir pada 31 Disember. So pada 31 Julai, belum habis lagi tempoh kewangan. Bulan 7, syarikat telah memutuskan untuk membayar dividen interim. Nampak dekat sini belum habis lagi tempoh kewangan dia 31 Disember. 31 Julai, syarikat telah memutuskan untuk bayar dividen interim. Berapa yang dia nak bayar? Kepada share keutamaan bagi tempoh 6 bulan pertama. So dia dah bagi tahu kat situ tempohnya adalah 6 bulan. Share biasa pula dia nak bayar 3%. So macam mana nak kira? So share keutamaan kalau nak kira adalah, awak dah tahu jenis share dia adalah 6%. So tadi ada 2 juta unit share, darab RM1. Darab dengan 6%. Darab dengan tempoh dia tadi 6 bulan pertama kan? So 6/12. Kalau awak lihat share keutamaan tu sahaja yang ada tempoh 60. So dapat RM60,000. Share biasa pula macam mana nak kira? 3 juta unit share, darab dengan 50 sen se-share, darab dengan 3%. Dia tak ada tempoh. Share biasa tak ada tempoh. So darab saja dengan peratus yang diberi. So dapatlah RM45,000. So ini adalah dividen interim. 31 Julai dia umumkan dia nak bayar untuk share keutamaan untuk tempoh 6 bulan pertama. Kadar dia tengok pada share keutamaan berapa yang dia letakkan dekat nama tu ada 6%. Tapi share biasa kadar dia dah bagi tahu 3%. So pengiraannya macam gitu saja. Mudah, simple je sebenarnya. Seterusnya tengok pula tadi dividen interim. Sekarang tengok dividen akhir. So dividen akhir ni macam mana nak kira? Berdasarkan contoh 9 tadi, pada 31 Disember 2017, syarikat telah memutuskan pembayaran dividen akhir kepada 6% share keutamaan. Lepas tu dividen akhir pada share biasa adalah 5%. Tadi dividen interim share biasa 3% kan? Awak tengok? Sekarang dividen akhir untuk share biasa adalah 5%. So, macam mana nak kira dividen? Untuk share keutamaan, tadi 6 bulan pertama kan? 6 bulan pertama tadi dekat sini adalah pada tarikh, kalau tengok dekat atas ni 31 Julai, bulan 7. So maksudnya selepas itu adalah bulan 8, 9,
10, 11, 12. Tengok saya punya jari saya ni saya nak kira. Tadi dividen interim untuk share keutamaan dia punya pengiraan dia adalah daripada 31 Julai. So macam mana kita nak kira berapa lagi tempoh yang tinggal untuk dividen akhir ni? So kalau dia tadi 31 Julai, so kita akan start kira bulan Ogos lah. So 8, 9, 10, 11, 12. So bermaksud untuk share keutamaan, tempoh dia cuma tinggal 5 bulan saja. Cikgu, kenapa tak 6 bulan? Sebab tadi dia kata 6 bulan pertama kan? Sebab tengok dekat tarikh. Okey, tengok dekat tarikh. So tadi dividen interim 31 Julai. Tarikh dia diumumkan. So untuk kira dividen akhir, baki tempoh dia adalah, kalau 31 Julai, so kita akan kira start daripada Ogos lah. So Ogos, September, Oktober, November, December. So you have 5 months only. Okay, you ada 5 bulan sahaja untuk awak kira dividen akhir. Siapa yang baru masuk ni? Ke internet dia putus? Ning baru masuk. Okay, Ning, selamat datang. Okay, sambung balik. Okay, so macam mana nak kira? Tadi kita tahu share keutamaan 5 bulan kan? Okay, so awak ambil 2 juta unit share biasa. Hai, okay. Ini sarapan Sorry nak saya kacau. Okay, so 2 juta unit share tadi. Share keutamaan. Awak darat dengan kadar dia. Kadar dia tetap untuk share keutamaan, kadar dia tetap 6%. Darat dengan tempoh. So yang beza dekat sini adalah dekat tempoh 5/12. Sebab yang tinggal tadi ada 5/12. 5 bulan saja. Okay, tapi share biasa, darat macam biasa saja. Dia punya jumlah dia 1.5 juta ataupun 1,500,000. Darat dengan kadar yang dia nak bagi adalah 5%. So awak dapat RM75,000. Okay. So ini adalah cara pengiraan dividen akhir. Yang berbeza dekat cara pengiraan tu adalah dekat share keutamaan lah. Dekat tempoh dia. Okay, tempoh dia awak tak boleh kira setahun lah sebab tadi dah bagi dividen interim. Okay. Kalau dia tak bagi dividen interim, kita boleh kira setahun. Okay, tapi kalau dia ada bagi dividen interim, awak kena tolak lah. Okay, dia punya tempoh tu akan berkurang. Dia tak akan cukup setahun. Okay, so dekat bawah ni ada sedikit nota. Dia kata apa? Pengiraan dividen share berasaskan modal diterbitkan dan berbayar penuh dan juga kadar dividen share. Okay. Yang ini kita kira dividen dia kalau setahun. Okay, ada masalah? Okay, sekarang kita nak tengok. Kita nak kira dividen share kalau ada beberapa tahun. Kan? Tengok dekat sini ada beberapa tahun. Ada tahun 2014, ada tahun 2015, 16, 17, 18. Lama tu 5 tahun kan? Mungkin dia tertunggak ke tak bayar ke apa kan? Okay, ada beberapa tahun. Daripada 2014 sampai 2018. Okay, so macam mana kita nak kira dividen share kalau ada beberapa tahun? Okay, so kita tengok contoh 11 ni. Pada 2 Januari 2014, modal share syarikat Labis Berhad adalah seperti berikut. Okay, yang pertama, modal diterbitkan dan berbayar penuh. Okay, maksudnya dia dah terbitkan dan orang pun dah langgan share tersebut dan dah bayar. Okay, so dia ada 2 juta unit 10% share keutamaan yang berharga RM2 juta. Lepas tu dia ada 3 juta unit share biasa, okay, yang berharga RM3 juta. Lepas tu dia bagi keuntungan syarikat bagi 5 tahun adalah seperti berikut. Okey, dia bagi 2014 ada 260,000, 2015 800,000, 2016 200,000, 2017 tak untung, tak ada keuntungan, 2018 430,000. So, andaikan semua keuntungan dibahagikan sebagai dividen kepada pemegang share mengikut keutamaannya. Anda dikendaki mengirim pembayaran dividen 10% share keutamaan dan share biasa. So untuk share keutamaan dia dah bagi tahu dividen dia ada 10%. Okey, bakinya lepas diagihkan pada share keutamaan barulah dia bagi kepada share biasa. Yang ni sedikit berbeza dengan soalan yang dekat atas tu, tak sama. So macam mana kita nak kira? Penyelesaiannya adalah
Yang ini perlu buat gambar rajah kotak lah untuk mudah. Okey, untuk mudah awak kena lihat, kena buat dalam bentuk jadual macam ni. Okey, supaya mudah. Okey, so awak tengok tadi 2014 dia punya keuntungan dia adalah 260,000. Okey, so kalau awak kira share keutamaan ni kat atas tadi dia ada 2 juta kan. Awak darabkan dengan 10%, darab dengan tempoh. Tempoh dia kita kira setahun lah sebab tak ada dividi interim kan. Dia bayar lepas keuntungan tu dia perolehi. Okay, awak nampak sebab cikgu macam mana cikgu tahu keuntungan tu dia perolehi? Dia dah nyata kat untung. So bila kita dah tahu berapa untung kita dapat, so itu adalah pada akhir tempoh kewangan. So dah cukup lah kan setahun. Okay, so itu adalah kebat dia lah. Pelajar kena faham. Okay, so tempohnya dah dengan 12/12, so awak dapat RM200,000. So untuk dividen keutamaan RM200,000. Okay, awak tengok dia untung RM260,000, awak tolak dengan RM200,000. So bakinya RM60,000 ini adalah untuk dibayar kepada semua pemegang share biasa. Okay, macam tu. Awak jawab dalam bentuk jadual lah. Awak selesaikannya dalam bentuk jadual. Okay, 2015. Okay, dia untung RM800,000. Okay, share keutamaan tetap juga kena bayar RM200,000. So bakinya RM600,000 adalah untuk share biasa. Okay, RM800,000 tolak dengan RM200,000 dapat RM600,000 lah. So itu share biasa. Okay, tahun 2016 untung RM200,000. Okay, RM200,000 ni bayar pada share keutamaan RM200,000. Tak ada baki. Bermaksud untuk tahun 2016 ni dividen share biasa tak ada. Untuk share biasa tak ada dividen. Okay, sebab kita kena bayar dulu share keutamaan kan, baru kita bayar untuk share biasa kan. So untuk share biasa maksudnya tahun tersebut dia tak akan terima dividen lah sebab keuntungannya dah tak ada. Okay, tahun 2017 okay, tak ada untung. Jadi untuk share keutamaan pun tak dibayar, untuk share biasa pun tak dibayar. Tapi kita kena ingat, share keutamaan ni untung ke ataupun rugi tetap kena bayar. So bila tahun 2017 tak boleh bayar, bawa pada tahun hadapan dikira sebagai hutang. Dikira sebagai hutang. Sebab tu kalau tengok keuntungan tahun 2018 dia untung RM430,000, tapi pembayaran dividen share keutamaannya adalah RM400,000. Sebab apa? Tahun lepas dia hutang pada pemegang share keutamaan RM200,000. Tahun ni dia kena bayar lagi RM200,000. So totalnya adalah RM400,000 dividen yang perlu dibayar pada share keutamaan. Dia kena selesaikan dulu hutang dia tahun lepas. Okey, dah ada baki baru bayar dekat dividen share biasa. So dividen share biasa ada baki RM32,000. So ini adalah untuk share biasa. So nota dia dekat tepi lah. Awak boleh tengok macam mana boleh dapat RM400,000. Tahun lepas punya dividen yang dia tak bayar sebab mungkin dia rugi ataupun dia tak ada untung. Tambah dengan yang tahun semasa RM200,000. So yang dia kena bayar pada share keutamaan adalah RM400,000. Okey. So setakat ni ada soalan nak tanya ataupun tak faham? Okey, ada soalan nak tanya? So maksudnya dekat sini walau apa pun terjadi, dividen untuk share keutamaan tetap kena bayar. Okey, kalau tak mampu bayar kena bayar tahun depannya lah. So dia kira hutang lah. Okey, ada soalan nak tanya? Boleh faham? Ada kat depan ni ke? Tak ada. Okey, Mazia kata boleh. Okey. Okey, Rifki kata boleh. Yang lain? Okey, Hamzah kata boleh. Izzat kata boleh. Livisti kata boleh. Okey. Okey, Alia kata boleh. Okey, so saya proceed Okey, yang seterusnya kita tengok sebab berlakunya dividen tertunggak. Okey, kenapa boleh berlaku dividen tertunggak? Okey. Kalau kita tengok, pembayaran dividen ni biasanya bergantung pada jumlah keuntungan syarikat dan kelulusan oleh lembaga pengarah. Maksudnya lembaga pengarah luluskan baru kita bayar lah.
So, pemegang share keutamaan ni dia bersifat kumulatif dan diberi keutamaan untuk menerima dividen berbanding share biasa. Bermaksud, apa sahaja jadi kat syarikat, kita akan utamakan pemegang share keutamaan lah. Okey. Namun, kadang-kadang prestasi syarikat ni tak sentiasa memuaskan dan menyebabkan keuntungan. Dan kadang-kadang dia tak ada duit yang cukup pula untuk nak bayar dividen kepada share keutamaan. So, jumlah dividen ini akan jadi tertunggak dan perlu dilunaskan pada tempoh perakaunan yang berikutnya apabila keuntungan syarikat mencukupi. Itu sebab berlaku dividen tertunggak. Okay, mungkin sebab syarikat tahun ni tak untung kan, jadi tak ada duit nak bayar untuk share keutamaan. Sedangkan share keutamaan ni memang kena bayar setiap tahun. So, kalau tak boleh nak bayar tahun ni sebab tak untung, maka dia akan jadi tertunggak lah. So, kena bayar pada tempoh kewangan yang berikutnya, yang mana syarikat ada cukup duit dan ada keuntungan untuk bayar. Okay? So, itu adalah sebab berlakunya dividen tertunggak. Okay, kita tengok hak pemegang share keutamaan yang bersifat kumulatif terhadap dividen tertunggak. Okay, contoh ni contoh tadi lah. Okay, jadual 11 tadi. Kalau tengok dekat sini, dividen pada tahun 2017 tak dapat dibayar kerana syarikat mengalami kerugian. Oleh sebab itu, dividen share keutamaan bersifat kumulatif. Kumulatif ni maksud terkumpul lah. Okay, dia bersifat terkumpul. Okay, untuk tahun 2017 akan dibayar pada tahun 2018. So, tak dapat bayar tahun 2017, 2018 dah untung, tetap kena bayar. Itu bermaksud kumulatif. Okay, now sediakan awak punya kalkulator. Kita akan buat latihan. Okay, saya nak awak jawab lah. Okay, so kita tengok latihannya. Pada 15 Januari 2014, syarikat Bukit Keteri Berhad telah menerbitkan 700,000 unit 6% share keutamaan bernilai RM2 se-share. So, maksudnya satu unit tu bernilai RM2. Dan 5 juta unit share biasa bernilai RM1 se-share. Unit tu harga dia RM1. Pada 31 Januari 2014, semua share yang diterbitkan telah dilanggan dan dibayar penuh. Dan pada akhir tahun kewangan, syarikat tersebut telah mengisyaratkan untung yang akan diagih kepada pemegang share berikut. 2014 dia untung RM80,000, 2015 dia untung RM84,000, 2016 dia untung RM70,000, 2017 dia untung RM100,000. Anda dikehendaki menyediakan hitung dividen share biasa dan share keutamaan bagi tahun 2014 hingga 2017 dengan melengkapkan jadual di atas. Okey, sekarang ambil kertas, ambil pen. Okey, jawab soalan ini. Okay. Awak kena kira untuk share keutamaan dulu. Okey, ada baki, baru agihkan dekat share biasa. Berapa dapat? Ambil Zakuan 2016. Lepas tu Ashika 2017. Kira berapa dapat? Okay, Ashika kira 2017. Okay, Fazli dapat share biasa 2014 38,000, 2015 42,000, 2016 28,000, 2017 58,000. Okay, so Fazli dah bagi jawapan. Saya terus bincangkanlah jawapan yang sebenarnya berapa kita dapat.
Okey, terima Okey, kasih terima kasih Fazli. Fazli. Okey, mula-mula saya akan explain macam mana nak jawab. Okey, kalau awak tengok soalan ni, awak dapat lihat tahun 2014 keuntungan dia adalah RM80,000. So, pertama sekali sebelum awak kira dividen, awak kena kira dulu. Okey, dividen share keutamaan tu berapa? Okay, so dividen share keutamaan adalah unit share keutamaan 700,000 unit share keutamaan darab dengan darab dengan nilai se-share. Unit dia ada 700,000 unit. Okay, nilai se-share dia adalah RM2. Awak kena darab dulu dengan RM2. Awak darab dengan kadar dividen yang ditetapkan 6%. Darab dengan tempoh masa. Tempoh masa dia adalah 11/12. Okay, so awak akan dapat dekat situ adalah tahun 2014. Untuk dividen share keutamaan yang kita bayar adalah RM77,000. Okay, RM77,000. Okey, Ayuni tanya macam mana 11/12? Sekejap Awak tengok dekat situ pada 15 Januari 2014. Okey. Dia terbitkan. Maksudnya dia terbitkan pada 15 Januari. Lepas tu 31 Januari baru semua share yang diterbitkan tu telah dilanggan dan dibayar penuh. Bermaksud daripada 1 Januari sampai 31 Januari 2014 kan? Cukup tak setahun? Tak cukup kan? Dia ada 11 bulan saja. Sebab tu tengok tarikh. Okey, kita kalau bayar dividen ni kita kena tengok tarikh. Okey. Daripada bila awak masuk. So masuk kat sini 31 Januari 2014. Tak cukup setahun. Jadi kita akan kira daripada bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 11 bulan sahaja. So kena ingat kalau nak bagi dividen ni ikut tarikh. Awak masuk pertengahan bulan pun sama. Kira ikut tarikh. Dia sama macam kira kadar pinjaman faedah sebenarnya pun sama. Pinjaman tu daripada hari pertama awak dah pinjam tu kan berapa. Okay, so untuk pengiraan dividen pun sama. Dia sangat cerewet. Okay, kita kena tengok tarikh. Kita tak boleh assume tahun. Sebab kalau tengok dekat situ adalah 31 Januari 2014. Semua share yang terbitkan telah dilanggan dan dibayar penuh. Bermaksud daripada 1 Januari sampai 30 hari bulan tu tak kira lah untuk pembayaran dividen. So dia start dari 31 Januari. Jadi bulan 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. So 11/12. So, untuk share keutamaan tahun 2014 tu hanya 11 bulan sahaja. Tahun yang berikutnya baru awak kira 12/12. Untuk tahun yang awal 2014 adalah 11/12 sahaja. Yang ni boleh faham tak? Dia tak cukup setahun. Sebab dia dibayar penuh tu pada 31 Januari 2014. Tu untuk tahun 2014 sajalah. 2015 dia dah cukup setahun. Okey. So ada masalah yang ni?
Yang sebelah per-12? Okey, boleh. Amzal kata boleh. Okey, so boleh faham untuk 2014 tu dia tak cukup setahun. Dia hanya 11 bulan saja. Okey, sebab awak tengok tarikh dia dibayar penuh tu bila? So kita tak boleh assume dah cukup setahun lah sebab dia dibayar penuh tu pada 31 Januari. Okay, so kita tengok jawapan yang seterusnya. Okay, so untuk tahun 2014 sahaja 77,000 bukannya tahun setiap tahun 77,000. Pada tahun 2015 dah cukup setahun. Jadi untuk share keutamaan adalah 84,000. Jadi kalau awak kira 84,000 lah awak dapat. Kalau dengan 6% tu dapat 84,000. So tahun 2015 semua keuntungan dibayar kepada pemegang share keutamaan. Jadi dia tak ada lebihan lah. So untuk share biasa tak ada. Okay, untuk share biasa tak ada lah. Okay, macam mana nak kira untuk tahun 2015 tu 700 unit share keutamaan darat dengan RM2. Darat dengan 6%, darat 12/12. Sebab dia cukup setahun kan. So dapat 84. Okay, tahun 2016 pula dia untung cuma 70,000. Tapi dia tak cukup untuk bayar dividen share keutamaan iaitu 84,000 setahun. Bermaksud dekat situ adalah terdapat tunggakan. Okey, berapa tunggakan dia adalah awak kira 84,000, awak tolak dengan 70,000, so yang awak hutang lagi adalah RM14,000. Dan RM14,000 itu akan dibawa pada tahun berikutnya. Jadi untuk share biasa sifar, tak ada lebihan. Okey, tahun 2017 untung RM100,000. So tolak dengan 84,000, tolak dengan tahun lepas yang awak hutang lagi RM14,000. So awak ada lagi lebihan sebanyak RM16,000. Okey, yang ini akan dibayar kepada pemegang share biasa. RM16,000 yang tertunggak ni akan bayar kepada pemegang share biasa. Soalan share ni nampak macam mudah, tapi dia punya trik dia ataupun dia punya ujian dia dekat tarikh. Tarikh tu kita tengok betul-betul cukup tak setahun. Okay, kita tengok tarikh tu lah betul-betul. Okay, so kita tengok full jawapan dia. Okey, sekarang cuba jawab soalan nombor 5. Okey, soalan nombor 5 ni adalah bagaimana kita agihkan dividen interim dengan dividen akhir. Okey, dia bagi syarikat Bukit Jernih Berhad ditubuhkan untuk membekalkan barangan keperluan harian. Pada 1 Januari, okey, syarikat telah menerbitkan 4 juta share biasa kepada orang ramai pada harga RM2 se-share. Dan semua share telah dilanggan dibayar penuh semasa permohonan. Lembaga pengarah telah memutuskan perkara berikut. Okey, membayar dividen interim pada 1 Julai 2020 pada kadar 4%. Itu bermaksud dividen akhir tu pada 3 Disember kan. Maksud dividen kewangan tu 31 Disember. Tapi dia bayar pada 1 Mac lah. Okey, dividen interim pula pada 1 Julai. Tengok tarikh tarikh dia adalah 1 Julai pada kadar 4%. Sebab nanti tempoh tu, awak nak kira tempoh kan, awak kena tengok tarikh. Okay, sekarang cuba awak kira untuk saya berapa dividen interim dan berapa dividen akhir. Kira untuk saya berapa dividen interim dan berapa dividen akhir. Okey, cuba kira.
Rifki tadi saya dah betulkan. 2017 tadi kita tambah RM14,000. Memang kena tambah. So dekat jawapan tu 84,000 tadi tu kena tambah RM14,000. Sebab saya tertinggal tadi, saya dah betulkan tadi correction tadi. Nanti saya akan hantar slide yang baru. Okay, untuk soalan sebelum ni tu, okay, 2017 yang kita tanya soalan sebelum ni dekat pembayaran dividen tu untuk share utama tu kena tambah yang ada hutang tu, yang ada tertunggak RM14,000 tu kena tambah. Ini jelas Rizky? Soalan ni saya nak Omar jawab dengan salsabila. Okey, Omar dengan salsabila. Berikan saya jawapan untuk soalan ini. Salsabila ada kan dalam ni? Salsabila ada. Okey, cuba jawab. Jawab yang biasa. Interim biasa. Awak jawab dividen interim keutamaan dan biasa. Sorry, dekat sini share biasa saja. 4 juta darab RM2 darab 16% sampai RM2. Okey. Dan nanti saya Cepat jawab. Okey, Omar, dividen akhir berapa Omar untuk share biasa tu? Sebab Salsabila dah jawab dividen interim. Omar jawab dividen akhir. Okey, Ashraf dapat RM80,000. RM80,000. 1, 2, 3, 4, 5, 6. RM80,000 ke RM800,000 ni? Ashraf dapat RM800,000. Okey, kita tengok jawapannya. Husna, baru masuk kelas tu Husna. Okey, jawapan dia adalah tengok dekat situ. Modal diterbitkan untuk share biasa tu 4 juta darab RM2, dapat 8 juta. Modal yang berbayar adalah 8 juta ringgit. Dividen interim dia kata dia bagi 4% kan. Jadi untuk share biasa tak ada darab dengan tempoh kan. So darab macam biasa je lah, 8 juta darab dengan 4%. So dapat untuk dividen interim share biasa ni RM320,000. Untuk dividen akhir pula 8 juta. Okey, dividen akhir dia bagi 10% kan. Okey, ni share biasa Ni share biasa. Darab dengan 10%. Dia tak ada tempoh sebab dia share biasa. So dapat RM800,000. So dividen interim adalah RM320,000. Dividen akhir adalah RM800,000. Okey, Tania yang jawab tadi. Okey. So, sekarang kita tengok macam mana kita nak letakkan dekat data kedudukan kewangan. Okey. Okey, Syabini, tak apa. Nanti saya sediakan recording ni dekat dalam kelas. Okey. So, tengok equity pemilik tadi. Okey, tajuk dia modal diterbitkan dan berbayar penuh. Tu tajuk dia tu kena buat. Okay, so unit dia lah. Okay, dekat bawah perkataan modal diterbitkan dan berbayar penuh tu awak akan tulis unit dia berapa. So unit dia adalah 4 juta. Okay, awak jangan tulis 8 juta. 8 juta tu adalah nilai share dia. Okay, kalau awak tulis 8 juta salah. Sebab ni kita kena tulis unit dia berapa. Okay, so unit dia adalah 4 juta.
Okey, 4 juta unit share biasa. Okey, dekat RM tu baru awak tulis dia punya nilai lah. Nilai dia adalah 8 juta. Itu cara tulis dekat mata kedudukan kewangan. Okey, soalan ni keluar SPM tahun lepas. Yang akan keluar result di hari Khamis ni kan. Untuk SPM 2020 dia keluar tahun lepas.